السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني استودعتك ما قرأته فردده إلي عند حاجتي إليه. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذي لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم. وقال حبيبنا وكريمنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Taala. Kita bersyukur lagi dan lagi kehadirat Rabbul Jalil Jalla wa Ala yang masih lagi memberi peluang kepada kita pada pagi ini. Kita masih lagi dapat bernafas pada pagi ini. Peluang demi peluang yang diberikan kepada kita oleh Rabbul Jalil Jalla wa Ala, tak lain dan tak bukan melainkan kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri kita untuk mencapai matlamat yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita sebagai hamba untuk balik sebagai orang yang berjaya ke hadirat Rabbul Jalil Jalla wa Ala. Andainya kita gagal balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang berjaya, maka itulah kegagalan yang sebenar. Kegagalan kita yang di dunia ni bersifat sementara. Ada orang yang gagal dalam perniagaan dia seketika, kemudian dia berjaya pula. Ada orang yang berjaya dalam perniagaan dia seketika, sampai ke kemuncaknya, tiba-tiba dia jatuh merudum gagal, sampai alamat rumah pun tak ada. Jadi kejayaan yang bersifat duniawi ni memang ianya adalah kejayaan tetapi bersifat sementara. Kejayaan yang hakiki adalah kejayaan yang sebenarnya apabila kita balik bertemu dengan Rabbul Jalil Jalla wa Ala, kita dapat berjaya daripada neraka Allah, bebas dan masuk ke dalam syurga Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman zuhziha, barang siapa yang diselamatkan daripada neraka Allah, wa udkhila, dan dimasukkan al-jannah ke dalam syurga, faqad faz, sesungguhnya dia inilah, kata Allah, orang yang benar-benar berjaya. Allah sebut faqad. Kalimah qad tu nak menerangkan sesungguhnya dia inilah orang yang berjaya. Orang yang berjaya dalam bahasa yang mudah yang masuk syurga. Orang yang gagal dalam bahasa yang mudah untuk kita faham adalah yang masuk neraka. Biar apapun kedudukan dia di dunia, biarpun dia duduk di pondok ataupun dia duduk di banglo, biarpun ketika dia makan hidangan dia hanyalah satu bentuk mata makanan ataupun penuh satu meja, biarpun dia pernah hidup dikenali atau langsung tak ada seorang pun di qaryah tu yang mengenali dia, dalam apa kedudukan dan pangkat harta yang dia miliki pun, kalau dia balik bertemu dengan Allah dan dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia adalah orang yang gagal. Kalau dah dia masuk ke dalam syurga, maka dia adalah orang yang berjaya. Maka kerana itu, dalam kehidupan kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, kita berlumba-lumba mempersiapkan diri kita untuk menjadi warga, bukan warga emas. Warga emas lah juga kita nanti jadi kalau umur kita panjang kan. Emas betul ya ni. Masuk syurga. Nak jadi warga syurga.
Maka tuan-tuan, borang telah diedarkan masa kita hidup di dunia ni. Permohonan kepada kita insya-Allah takkan ditolak. Permohonan untuk masuk nak jadi residen warga syurga takkan ditolak. Tapi banyak usaha yang perlu dibuat. Yang itulah masalah dia. Sebab segala usaha yang kita nak buat nak masuk dengan ke dalam syurga Allah Ta'ala ni dikelilingi oleh benda yang dibenci oleh nafsu kita. Nafsu tak suka. Jibril AS bila melihat syurga dan neraka, melihat syurga, dia kata tak ada orang cerdik mana pun yang tak mau masuk. Tetapi bila melihat antara syarat-syarat kelayakan nak masuk syurga, wa huffatil jannah bil makarih, jannah itu, syurga itu dikelilingi dengan benda-benda yang dibenci oleh nafsu. Dia kata tak tahulah berapa yang nak terlepas masuk main. Sebab nafsu ni dia adalah penipu nombor satu, yang tipu si penipu nombor satu. Siapa dia? Syaitan pun kena tipu dengan nafsu dia juga. Hebat tara mana katalah syaitan ni duk pelingkup manusia, dia pun dilingkup oleh nafsu. Nafsu tu kita duk kutuk-kutuk tapi kita suka. Aduun mahbubun, sebahagian ulama kata dia adalah musuh yang dicintai, maghbudun dibenci, muta'un ditaati. Benci dia tapi ikut dia. Dia kata satlah, baru azan, sat lagi pelan-pelan kita bergeraklah. Nampak? Dia boleh bagi je nasihat macam-macam. Nafsu ni dia punya hebat lebih hebat daripada syaitan. Sebab tu syaitan pun sangkut dengan dia. Dia ni siapa? Kita lah. Dia ada di dalam kita. Sedangkan neraka tu pula huffat, dikelilingi dengan apa? Dengan apa-apa yang disukai oleh nafsu. Maka ringkasan Jibril AS kata, takut-takut tak ramai yang terlepas tak masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Moga Allah lindungi kita, moga Allah selamatkan kita, moga Allah Ta'ala rezekikan kita menjadi warga syurga Allah Ta'ala, Jannatul Firdausul A'la. Baik tuan-tuan, salah satu jalan untuk sampai ke dalam syurga Allah Ta'ala dengan ittiba'ur Rasul, dengan mengikut jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar kita follow Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia ni, kita selamat. Pada perbincangan yang lalu kita telah berbicarakan tentang tajuk sunnah kita ni dalam pelbagai sudut. Terutama kita sebut, kita jangan silap faham dengan tajuk yang kita bicarakan ni, kita sedang membicarakan sunanul zawaid, sunnah-sunnah tambahan dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih membicarakan tentang sunnah adab-adab ketika makan. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Macam mana Nabi makan? Kenapa? Kerana supaya kita dapat follow cara hidup Nabi, moga-moga kita mendapat rahmat Allah Ta'ala dalam kehidupan dunia ni lagi, dan moga-moga Allah Ta'ala mencampakkan kasih dan cinta kepada Nabi. Moga-moga Allah Ta'ala menempatkan kita bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi tuan-tuan? Baginda Nabi berada dalam syurga Allah Ta'ala. Nabi sebut al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kalau kita cintakan Nabi, maka kita akan bersama dengan baginda Nabi. Allahumma rzuqna ya Rabb. Qulu amin. Ucaplah amin. Saya kata, ya Allah, kurniakanlah kami peluang untuk bersama dengan Nabi. Maka kita ucapkanlah amin. Mana tahu satu orang punya doa, orang yang soleh dalam kalangan majlis ni Allah terima, masuk dengan saya sekali, untung. Baik tuan-tuan, hari ini kita nak bicarakan sedikit antara perkara yang prinsip berkenaan dengan sifat makan baginda Nabi. Hari itu kita tengok terperinci sikit. Hari ini kita nak bicarakan sedikit, dan kalau kesempatan kita sambung perbincangan tersebut. Antara prinsip-prinsip asas tentang sifat makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ni tambahan, tak ada dalam kitab tu. Dalam kitab tu dia cerita tentang ittiba'un Nabi, ittiba'ur Rasul, tambahan daripada perbincangan dalam kitab itulah
cerita tentang nak ikut Nabi inilah, maka kita masuk dengan 3 tajuk. Pertama tajuk makan, insya-Allah ada kesempatan cara minum Nabi, ada kesempatan cara tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pengarang kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala menyatakan sifat makan baginda Nabi itu macam mana prinsip dia. Baginda Nabi secara ringkas daripada apa yang kita bincangkan, Nabi SAW secara prinsipnya Nabi SAW la yaruddu mawjudan wa la yatakallafu mafqudan, fama qurriba ilaihi syai'un minat tayyibat illa akalah illa an ta'afahu nafsuhu fayatrukahu min ghairi tahrimin wa ma'aba ta'aman qattu in ishtaha akalah wa illa taraka kama taraka akala ad-dabbi lam ya'tadhu wa lam yuharimhu 'ala al-ummah bal ukila 'ala ma'idatihi wa huwa yanzur. Ini antara prinsip baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bab makanan. Sifat baginda Nabi la yaruddu mawjudan wa la yatakallafu mafqudan. Nabi bila sesuatu makanan didepankan kepada Nabi, dibawa datang kepada Nabi, benda yang ada Nabi tak tolak. Selagi benda tu benda yang baik, apa saja makanan yang dihidangkan kepada baginda Nabi, benda tu selagi tak datangkan mudarat, Nabi tak tolak. Ini prinsip akhlak Nabi ketika makan. Tuan-tuan, yang ni yang kita nak kena cek. Kadang kita duk bicarakan tu tentang tajuk pemakanan sunnah. Pemakanan sunnah satu benda yang lain. Apa satu contoh-contoh makanan yang Nabi makan? Yang tu bagus, tetapi ada kalanya kita tak boleh makan makanan tersebut. Tetapi kita takalluf, bebankan diri kita. Contoh, kita ni tak mampu nak minum susu kambing. Tak ada lah orang macam tu di sini kan. Tapi kalau lah kata orang lagu tu, dia memang tak boleh, memang Nabi minum susu kambing, dia tak berkemampuan nak minum susu kambing. Belanja rumah dia pun duk mi sangkut sana sangkut sini, tapi kerana Nabi minum, dia nak minum juga sehingga dia membebankan. Ini ada perkara sikit yang tak berapa cantik. Memang tak cantik, sebab perkara yang perlu diutamakan adalah perbelanjaan keluarga. Sebab hari tu kita bicara bab ni, jadi saya nak mengawal keseimbangan tu, kita cerita Nabi punya akhlak tentang bab makan. Kalau apa saja yang didepankan kepada baginda Nabi SAW, la yaruddu mawjudan, Nabi tak tolak apa yang ada, wala yatakallafu mafqudan, Nabi tak membebankan benda yang tak ada. Ini akhlak Nabi ketika makan. Kadang-kadang bila orang bawa mai makan kepada kita, Allah, tak ada apa, tambah apa. Yang ni yang nak kena cek, mana yang duk cakap ni. Apa yang ada Nabi makan, itu akhlak Nabi. Yang ni kalau kita cek, yang duk cakap ni ingat fail dulu. Terutama kita ni dalam bab ni, akhlak ni di rumah lah kan. Tapi kalau suruh bawa mai takat kicap tok you tu tak apalah kan, tambah garam sikit tak apalah kan. Tapi kadang-kadang kita apa yang duk ada tu kita kata, kalau tahu tadi singgah kedai tadi, bunyi dia lembut, tapi orang perempuan punya rasa sabar ya kawan ni, sabar dah 30 tahun. Kan perkataan tu kan lembut, tapi dia menusuk kalbu. Tapi kita akhlak nampak di luar, Masya Allah kan. Ini bukan akhlak Nabi dalam makan. Apa yang didepankan, tapi adalah benda yang kita mungkin tak boleh makan. Kita tak makan ikan duri, sekali dia cerita di bawah ni, tak makan, tinggal. Inishtaha akala, Nabi suka Nabi makan, wa illa taraka, kalau tak Nabi tinggal. Ma'aba ta'aman qattu, Nabi tak pernah kutuk makanan. Yang ni memang kritikal, susah untuk orang Penang. Tak kutuk makanan ni, tak komplain, tak jadi chef, memang susah.
tak erti masak pun, tapi komplain, insya-Allah. Bawa mai satu list, dia boleh bagi. Kan? Tuan-tuan, Nabi punya akhlak dalam makanan. Nabi SAW, apa yang dibawa datang, Nabi makan. Ini antara akhlak sunnah Nabi yang utama. Nabi tak cerewet, tak ketahuan. Ini tak masuk tentang benda-benda yang tak boleh makan. Benda tak boleh makan tak ada masalah. Ada benda yang kita tak boleh makan, allergic dengan kita punya kesihatan, no problem, boleh tinggal. Ada benda yang kita tak suka, tak ada masalah, boleh tinggal. Tapi jangan bebankan. Yang ni terutama, minta maaf lah, kadang-kadang kita ni kan, kita ni kadang bila hadir jadi tetamu rumah orang, yang ni cukup tak elok. Dia ada adab lain pula, bab tetamu pula esok ni kita akan tengok insya-Allah kalau kesempatan masa. Kita jadi tetamu dapat di rumah orang, kadang-kadang dah dihidangkan kita makanan, kita pula duk buat cerewet pula. Duk bawa kita punya kebiasaan di rumah ni mai. Saya kalau biasa makan ni di rumah, kalau makan biasa ni, kalau takat satu lauk ni susah sikit lah nak masuk. Tuan rumah tu ada taratur ya kan. Saya ni ya Allah, ayam ni beli di mana? Tak mau jalan kita pasal Pidang kan. Tak usah duk buat soal selidik lebih-lebih. Saya ayam injek mau tak makan tu. Tak mau makan ayam injek, balik bela di sendiri di rumah tak ada masalah. Banyak lagi ayam organik tu ada. Tak mau makan di tempat tu, tinggal. Dah, kita ada prinsip untuk makan. Tak ada masalah. Iza ishtaha akala, suka makan. Wa illa taraka, tidak, bangun bangkit belah bangun jalan. Itu adab kita, akhlak kita. Jangan kita bebankan. Selinap dah ayam ni. Allah, kawan tu pula selinap pula. Dia pula tanya anak dia, ni selinap dah ayam ni? Tak, depa tak selinap apa? Anak dia marah, depa katok tepi jalan kami buat main. Takkan marah, kawan tu main nak elok nak hidang makan. Jangan duk bawa perangai cerewet gitu ni. Ini akhlak ketika makan. Apa yang ada akhlak Nabi, apa yang ada Nabi makan. Hebat tuan-tuan. Boleh jadi wali dengan akhlak ni. Sebab redha. Apa yang kita tak sesuai dengan diri kita, bismillah, jalan. Kalau di rumah kita, orang perempuan kita senang, dah tahu dah kita MPL ni, dia dah tahu kan. Sebelum masak kita dah bagi, dia pun dah tahu dah. Dia pun dah masak dengan perangai kita, tak ada masalah. Ni masalah dia ni bila berlaku, bila di luar, bila kita jadi tetamu. Tak, kita pun bila tetamu yang macam ni mai tak sakit kepala. Saya nak makan, dia letak 12 syarat dia nak makan. Kalau kita kira duk sabar, kalau boleh kata tak apalah kita makan kat kedai. Kan? Sana nak tengok Ajina motor dia bubuh ke tak bubuh ke, Ajina apa ke, kan? Motosikal pun dia bubuh bagi, kan? Kita jangan, apa yang ada Nabi tak tolak akhlak Nabi makan. Ini akhlak Nabi ketika makan. Wala yatakallafu mafqudan, benda yang tak ada Nabi tak bebankan. Pergi cari mai Ustaz, saya nak cabai burung. Yang ni bok mai dah cabai tu. Yang ni cabai Melaka. Cabai burung dia lain, kecil sikit. Kawan tu pun dah nampak besar cik, besar cik. Kan? Dia tak boleh, dia cabai burung tu dia halus lagi. Dia cerita pula dengan nama saintifik sekali. Tak pening ke kawan tu? Ini bukan akhlak Nabi. Kadang-kadang ada orang menganggap ini satu kesalehan. Bila dia sampai di rumah dia tanya tentang terperinci, ayam tu beli mana, market mana, kawan tu sembelih dah, Islam tak Islam, warga negara apa kalau boleh dia tanya. Pasal warga negara sekian-sekian ni depa tak apa nak jaga. Dia rasa ini satu kesalehan. Sebenarnya ini satu idza, satu perkara yang menyakitkan orang. Katalah yang dia kata, dia tanya tu adalah anak dia atau menantu dia. Dia nak ajak benda tu, salah tak? Tak salah. Lepas makan sehari duduk ajak. Di depan makanan. Kawan tu pula nak kena jawab sesi soal jawab pada Pak Mentua. Beli ayam ni kat mana nak tanya ni? Abah biasanya makan ayam organik. Kan?
Dia nak tahulah kan, kita benda-benda syubahat ni tak makan. Mai rumah menantu kawan tu pun balik kerja kelang kabut terabak tak mana kat singgah beli mai. Kan? Akhlak Nabi, Nabi hargai. Suka makan tak suka kata dengan akhlak yang baik. Minta maaf abah, ingat tak makan kot, rasa macam kenyang. Sekejap lagi keluar pergi parking kedai tonyam mana ke balik mai. Kan? Itu akhlak. Tuan-tuan, kenapa saya sebut bab ni? Sebab tajuk ni kadang hari ni orang dah terlepas pandang dan dia telah membawa akhlak yang lain dengan menganggap itu adalah saleh, budaya yang saleh. Ini akhlak Rasulullah. Fama qurriba ilaih, apa saja makanan yang dibawa kepada Nabi daripada benda yang baik. Tengok tayyibat lafaz dia. Bukan sekadar halal. Halal dah satu benda. Halal tayyibah kan kita duk sebut. Tayyibah tu maksud apa? Benda yang baik, yang berkualiti, manfaat untuk diri. Benda yang mudarat jangan makan. Nabi memang suka benda mana? Nabi memang suka benda mana? Nabi memang suka madu. Dalam mana-mana kitab ditulis Nabi suka madu, Nabi suka benda mana? Kita jangan duk balun benda-benda mana pasal Nabi suka benda mana. Nabi tak makan gula putih. Mana tu mana yang lain. Sama lah saya bercakap tu pun. Atas nama manisan okey, tapi benda tu ada kala mudarat untuk kita. Kita kencing mana? Kena pula tarik kategori potong kaki. Kita kata sunnah, Nabi suka benda mana ni. Yang ni bukan sunnah, yang ni punah. Silap faham ni. Kan disebut minat tayyibat, daripada benda-benda yang baik. Zaman Nabi tak pakai gula putih. Manisan di zaman Nabi digunakan daripada benda yang asli. Dari madu. Kita madu asli pun tak asli lah. Saya daripada umur 15 tahun jual madu. Kena tipu ni punya gondi-gondi dah. Last sekali memang hantar lab lah. Tak tahu nak buat lagu mana. Lagi pandai kita cari cara nak cari asli, lagi pandai dia cari cara nak tipu bagi tak asli. Jangan main. Tu madu ni cerita pula kan. Dia cerita zaman ni keadaan tu ada. Nabi minum benda yang asli sallallahu alaihi wasallam daripada madu. Kita atas nama maneh tu sebenarnya adalah kaitan dengan nafsu kita suka maneh kan. Tetapi bukan minat tayyibat untuk kita. Yang ni sangat subjektif sebab dia berbeza. Habis tu Ustaz TM tak boleh minum, marah pula orang kedai. Boleh kan, boleh, tak ada masalah. Tengok siapa yang minum, tengok kadar kita minum, tengok manfaat dan mudarat. Kalau benda tu tak manfaat untuk kita, dari segi sunnah pun dah rosak. Sebab bukan minat tayyibat untuk kita, bukan benda yang baik untuk kita. Kita tak boleh. Jangan kita duduk berderah dengan atas alasan Nabi suka benda yang manis. Benda yang manis, tetapi tengok manisan tu mudarat ataupun manfaat kepada kita. Itu sunnah. Lepas tu kadar dia memang nak pergi cari. Kalau ustaz mai gula nano segala mak nenek, nak buah madu dalam teh mah saya tak tahulah apa nak jadi kan. Bayangkan ustaz, bancut teh tarik, bubuh gula Melaka, apa nanti jadi kat teh tarik tu? Teh murtad. Orang kita lah kan. Susu tak cukup pun, susu tin tak cukup pun dah serabut. Kita jenis kategori lagu tu kan. Tak apalah, tengok kadar yang kita mampu. Jangan kita balun dengan bubuh atas tiket sunnah. Tapi itulah kan, ada setengah keadaan kan, kita memang tak boleh benda tu. Kita tak boleh makan dan jangan dihidangkan di depan kita. Ada orang dia pantang makan, ada orang dia pantang tengok makanan dihidangkan. Dah tengok dia sebat, lepas tu baru dia fikir hospital mana nak admit kan. Jadi yang tu pun sebab apa? Gangguan teknikal dalaman ni, nafsu tak tahan. Dia dah kata jangan bancuh, dia pun bancuh. Lepas tu dia pun kata jangan makan. Tak kau ujian besar, bubuh pulut kaca hari raya bagui punya likat depan. Dia kata bapak jangan makan lah. Bapa punya azab tonton tua tu hidang depan dia. Lepas tu kata abah jangan makan lah.
tak sikit punya tersiksa dah. Habis mood makan dah hilang. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita perlu tengok lah. Benda yang tak boleh dengan kita, bukan sunnah untuk kita pergi makan benda tersebut. Minat tayyibat, sebab Nabi makan benda yang baik-baik. Tetapi jangan kita balik pada yang pertama, jangan takalluf, bebankan. Kita tak mampu benda tu, kita jangan takalluf, bebankan isi rumah kita. Kita jangan bebankan diri kita. Tapi mencari yang halal tu wajib. Jauh pada syubhat itu warak. Itu terbaik untuk kita di rumah, terbaik. Memang kita buat usaha benda tu dalam kemampuan kita. Karena tu jangan kita bebankan orang. Maksud saya, selagi dalam had halal, jangan kita bebankan. Ini akhlak Nabi SAW ketika makan. Baik. Illa anta afah. Apabila benda tu Nabi tak suka. Nabi tak suka kerana tak ada kebiasaan Nabi. Apa Nabi buat? Nabi SAW fayaturukahu, Nabi tinggal makanan tu. Min ghairi tahrim, dengan tanpa Nabi mengharamkan benda tu. Bahkan baginda Nabi SAW pernah dimakan dhab di meja, maksudnya di tempat hidangan baginda Nabi SAW. Nabi duk tengok. Nabi tak makan dhab. Nabi tak suka dhab. Nabi tak berapa suka bila tengok dhab tu dimakan. Tapi Nabi SAW duduk dalam majlis tu, wa huwa yanzur, sedang Nabi tengok. Nabi tak kata apa pun. Bila satu orang sahabat tu tanya, apakah haram ya Rasulullah? Nabi kata tak, tapi tak lam takun fi ardina, tak ada kat tempat aku, jadi kami tak biasa makan. Jadi Nabi relax, tenang. Ada orang menganggap satu kesalehan, bila satu benda yang dia tak makan, benda tu mungkin makruh dan sebagainya, maka dia tegur depan-depan. Contoh, ada setengah keadaan dari segi kesihatan kurang baik, kan? Dari segi kesihatan, dari segi sains kurang baik. Campur makanan laut dengan makanan darat, kan? Kita duk kena pun tonyam campur, kan? Ayam dengan makanan laut, contohlah udang sekali, kurang baik. Tetapi haram tak haram. Dimakan depan dia pula time tu nak bagi sains punya. Kan? Yang ni tak kena ni. Orang dah hidang. Dah yang ni tak kena ni. Yang ni sebenarnya dia cerita ayon ni, ayon tu, kawan tu semua duk ada, tang tu semua duk sabar. Kan? Bukan masa dia. Kita perlu memilih yang terbaik, betul. Yang itu kita tak nafikan. Tetapi bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang kita tak suka, dia tak suka ikan keli. Orang duk makan ikan keli. Dia cerita, tahu kami dulu ikan keli ambil tak mana? Allah, sabar ya duk ada tang tu. Semua bagus makan ikan keli, bakar salah elok dengan sambal. Dia kata ikan keli ni makan apa tahu tak? Habis. Tuan rumah tinggal tak baling pinggan dia. Sabar. Ini bukan akhlak Nabi. Kadang ada orang dianggap ini satu melawak. Biasalah. Melawak. Tambah-tambah kadang orang tua kan. Dulu saya kecil-kecil kerak kena benda macam ni. Kan? Bagus main nak makan tak? Tahu ada makan apa? Tak ke sikit main rablah. Serabutlah. Dia sekat habis segala selera. Ada pula gambarkan kami masa duk tangkap tu, tengok dia duk makan seketui-seketui. Allah Rabbi. Sabar. Kau setengah orang dia tak kisah sambil disebut dia boleh jalan. Setengah orang benda tu dah dia gambarkan dah. Dah ada visual. Dia gambar habis out. Ini bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan akhlak Nabi. Ini antara perkara-perkara yang kita perlu jauhi. Antara akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'aba ta'aman qattu, baginda Nabi tak pernah mencela makanan. Langsung, qattu ni lafaz nak cerita langsung, tak ada dalam perangai Nabi mengaibkan makanan. Macam kita sebut, inishtaha akala wa illa taraka, kalau suka Nabi makan, kalau tidak Nabi tinggal. Yang ni memang susah lah untuk kita.
tambah-tambah hari tu kita sebutkan kalau pergi rumah kenduri, kita tak bagi marks, tak bagi markah, kita tak boleh lena. Kan? Lepas makan tu kira kena duduk ahli syura berbincang tentang bagaimana kualiti makanan yang dihidangkan pada hari ni. Satu orang kata okey lah, cuma dia mi dalca tu, dia kalau bubuh pelam bagus lah, pelam tak ada, dia tak rasa masam. Seorang dia kata ni pelam apa, dia punya ubi pun tak cukup masak, anda tak empuk betul. Dia itu pula nanti bubuh apa, dia pergi bubuh daging kedekut nak mampu, bola kambing ke apa sikit barulah ada kita orang rasa. Seorang lagi pula dekat 10 chef duk bincang, semua ni masuk dalam mengumpat tentang makanan. Yang ni memang susah ke. Kita pergi kedai mana pun keluar main nak tak kata kat kedai tu kira wali. Out lah. Bapak dia dulu okey. Main kat depa ni semua dah habis dah. Tak jadi tuan-tuan. Silap saya pun masuk satu company. Tak jadi tak benda ni. Ini bukan akhlak Nabi. Merajuk ke apa sikit di rumah, kita ni kata orang perempuan kita, lah ni dah tak apa nak ambil berat, masak semua ni garam satu kapai. Makin tua makin dah tak apa nak siapa nak tengok kita dah lah ni. Nak kutuk pasal makanan. Ma'aba ta'aman. Akhlak Nabi, subhanallah tuan-tuan. Kalau kita tengoklah sikit sebanyak daripada apa yang kita bincang ni, kalau kita makan dengan cara makan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak Nabi terhadap makanan ni, kita akan menyatukan. Kita pergi mana orang suka. Kadang kita ni dah jadi bebanan kepada orang. Kita nak mai rumah menantu dah demam. Allah, ayah makan apa? Apa yang dia tak makan? Dia yang mana tak boleh, yang tu tak boleh. Ada dia kalau duduk syarat dia, syarat nak duduk makan. Kita ada budaya, tak ada masalah, tapi kita jangan takallufkan orang. Tetapi ini tak masuk kepada bab ni tak masuk kepada orang yang nak memuliakan kita. Bab ni tak masuk kepada orang yang sangat-sangat nak meraihkan kita. Yang tu bab dhiyafah nanti masuk, bab tetamu. Tetamu tu orang yang nak jadikan kita sebagai tetamu ni sangat suka kalau kita bagi tahu apa yang kita suka makan. Itu tak masuk. Yang tu bab dhiyafah. Yang tu kita akan masuk bab tentang makan di rumah, menjadi tetamu di rumah orang. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah tulis list apa yang dia suka kepada anak murid dia, kerana anak murid dia sangat rasa seronok bila dapat hidang makanan yang dia suka. Ini tak masuk dalam bab tu. Bab tak ada masalah. Kita pun berjadi kalau ayah kita nak main, menantu kita telefon tanya ayah nak makan apa, anak kita tanya ayah nak makan apa, itu tak masuk takalluf, tak masuk dalam membebankan. Tapi janganlah minta benda yang tak ada. Benda yang tak ada, kawan tu nak kena pergi sampai Kuala Kedah. Janganlah sampai bebankan lagu tu. Ini masuk dalam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada masa lagi ke? Dah habis dah. Ada sikit lagi. Baik, baginda Nabi SAW sukakan manisan, kita sebut dah tadi, dan madu. Bahkan ini telah disebut dalam mana-mana kitab tentang baginda Nabi SAW. Tetapi kita sebut tadi, selagi ianya tidak datangkan mudarat, dan kita lihat perkara tersebut kepada kita, apa yang datangkan mudarat, maka dia tak masuk dalam perkara tayyibat, perkara yang baik kepada kita. Ada orang yang dia tak boleh minum susu lembu, maka tak payah dia bebankan, kerana Nabi minum susu dia nak minum. Ada orang allergic laktosa kan, dia kena susu lembu dia tipi tandas 3-4 kali. Tak perlulah bebankan dia. Nabi suka susu kambing, tetapi kerana tu kita tak payah bebankan, kerana susu kambing belanja bulanan kita jadi serabut. Kan, nak pergi cari susu kambing ni pasal tak ada masalah. Kita tak suka susu kambing, nak buat lagu mana, kita bau pun tak boleh, tapi lain ni dah ada yang dinyahkan bau kan, maka tak ada masalah. Tapi kalau kita kerana nak ikut Nabi, nak minum susu kambing, kita nak minum susu kambing tu kerana nak minum apa yang Nabi minum, kerana mahabbah tu dapat pahala. Tapi jangan bawa kepada bebanan. Kita kata membawa kepada bebanan tu jauh daripada sunnah dah. Nak minum makanan sunnah, tapi kita bebankan sampai mengganggu benda-benda yang fardu, belanja keluarga kita dan sebagainya, membebankan orang lain sebagainya, itu dah tak sunnah. Kita kata akhlak Nabi.
Kita pesan kepada ahli keluarga kita nak susu kambing je. Depa cari satu Penang tak jumpa, katalah stok habis. Lepas tu sebut pula jenama tu, bebankan. Ini kita dah sebut tentang takalluf. Ini membebankan. Ini dah jauh daripada akhlak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daging unta. Tuan-tuan, daging ni kenapa saya sebut perkara ni? Sebab ada orang yang mengkaitkan makan daging tak apa baik. Ya, ada makan daging, ada dari segi sains yang membuktikan, tapi dia adalah tetap baik. Pada siapa yang tak baik tu kita kena tengok. Ada setengah orang tak boleh makan lebih, itu cerita dia. Macam kita sebut, thayyibat ni berbeza kepada orang-orang tertentu, tapi Nabi makan. Baginda Nabi makan daging unta, baginda Nabi makan daging kambing, baginda Nabi makan daging biri-biri, baginda Nabi pernah makan ayam, baginda Nabi makan ayam, baginda Nabi makan arnab. Arnab pun makan, tuan-tuan. Jadi siapa nak bela arnab, boleh bela arnab, kan? Baru ni ada satu orang kata, Ustaz, saya punya pandangan lah arnab ni tak berapa sesuai makan. Saya tanya pasal apa tak sesuai makan. Dia kata nampak macam bila arnab ni dah sembelih, dia dah keluar bulu, nampak macam baby tau, Ustaz. Yang tu apa ada kaitan dengan ni? Dia pula bagi fatwa tak berapa sesuai nak makan. Pasal saya rasa macam saya tengok tu memang tak boleh pergi. Hang tak boleh makan, hang punya pasal lah, kan? Ramai lagi nak makan. Jadi dia pula tang tu pergi keluar pula satu hal. Yang ni pun orang kita punya keadaan juga kadang-kadang PL kata orang Penang PL. Ayam, Nabi makan ayam, tuan-tuan. Jadi tak ada masalah. Ada orang kata ayam ni tak boleh makan lah, yang tu lah sebagainya. Tengoklah keadaan, Nabi makan. Ini dalam kitab Zadul Ma'ad, boleh tengok. Baik, banyak lagi makanan-makanan yang ada kita sebut sebahagian ni. Antara makanan yang dimakan oleh Nabi, Nabi makan makanan laut. Baginda Nabi pernah makan makanan laut. Nabi sukakan rutab, Nabi makan kurma, Nabi minum susu yang asli. Jadi Ustaz, kalau saya minum susu campur kurma tak masuk sunnah. Ingat tuan-tuan, minuman sunnah kita minum minuman yang Nabi minum dengan niat nak ikut Nabi, baru dapat pahala. Sekadar kita balon lagu tu tak ada apa, kerana nak mencontohi Nabi baru dapat pahala. Tapi kita sebut berulang-ulang kali, jangan bebankan, jangan membawa kepada bebanan. Nabi minum susu asli, kita minum susu ada sikit lah inovasi, masuk kurma, masuk apa benda sekalipun. Kalau dia adalah susu, maka dia tetap adalah sunnah dan harus. Baik, baginda Nabi sukakan tamar. Antara kebiasaan Nabi, Nabi makan roti dengan tamar. Roti bukan roti menggali. Roti macam roti tempayan tu kan. Orang Arab kalau kita tengok biasa mereka makan roti macam tu. Baik, kalau kita pun nak buat lagu tu makan, boleh tak? Tak ada masalah. Kerana nak mencontohi Nabi, mahabbah, cintakan Nabi, boleh tak? Boleh. Baik, tapi kita ulang lagi sekali, jangan bebankan sampai suruh orang rumah kita duk buat tempayan dalam rumah, kan? Buat dekat 1000 2000 tempayan, kawan tu pula nak belajar pula macam mana nak tempek pula roti. Jangan sampai lagu tu. Ada banyak lagi sunnah yang kita boleh ikuti. Pi kedai Pakistan, dia bagi satu bagus yang roti besar tu, itulah roti tempayan yang Nabi makan. Okey, baik. Baginda Nabi makan roti daripada barli, yang dibuat daripada barli. Baginda Nabi SAW makan roti dengan tamar. Ini antara Nabi makanan yang Nabi suka. Kita boleh roti dengan tamar. Sekali-sekala nak buat, nak ikut tak apalah kan. Tapi roti yang tamar kira mujahadah juga lah kita. Kan kita kalau tak ada kuah, nasi biryani pun tak ada kuah dah pening. Nasi biryani memang tak ada kuah, tapi kalau tak ada kuah, kalau Penang tak banjir, dia kira pening, kan? Roti dengan tamar. Ini antara kebiasaan Nabi bagi yang nak ittiba' lah kita ceritakan. Baik, baginda Nabi juga makan dengan roti dengan cuka. Yang ni kebiasaan makanan orang Arab. Roti dengan cuka. Cuka apa? Bukan cuka buatan tu. Cuka di zaman Nabi SAW, cuka daripada tamar. Cuka kurma. Cuka kurma, cuka tin, buah tin kan? Cuka kurma adalah kebiasaan Nabi. Tapi cuka ni dia tak boleh minum banyak. Orang Arab memang mereka biasa makan roti tu dia cicah cuka. Sehingga Nabi sebut keberkatan di rumah yang ada cuka ni. Tapi kita tak biasa, jangan kita bebankan. Perut kita pun tak mampu kalau kita tanggung lebih-lebih. Cuka ni kalau orang minum pun sebenarnya dia setengah sudu ya, ataupun satu sudu kecil ya. Dalam satu gelas ayam. Ada setengah orang dia balon pi lagu tu ya. Bahaya tu.
untuk kesihatan dia sebagai apa ni, untuk kesihatan nak cuci perut dan sebagainya, dia memang baik, tetapi makan dengan cara yang betul. Jangan kita makan cara yang salah, sebab dia boleh mengikis usus kita kalau silap air bulan. Jadi kan duk kata sunnah kita balun tak ketahuan, kita kena tahu dengan cara yang betul. Orang Arab ini kebiasaan, dah menjadi kebiasaan mereka. Nabi makan kerana Nabi sebahagian daripada mereka, baginda Nabi makan dengan cicah apa nama dia, cicah cuka. Kita tak boleh pi, ada banyak lagi benda yang lain, tak payah kita bebankan diri kita. Tapi ini kita cerita tentang antara makanan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi makan roti dengan daging. Yang ni boleh pi dengan kita. Nabi makan dengan roti dengan daging. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkasnya sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akala ma tayassara. Nabi, antara akhlak Nabi ketika baginda Nabi makan adalah Nabi makan dengan apa yang mudah, apa yang ada. Ringkas daripada perbincangan kita tadi, apa yang kita sebut, kita bicara pada hari ini tentang akhlak makan Nabi. Ringkas dia, Nabi makan akala ma tayassara, apa saja yang mudah dapat, apa saja yang ada. Di kawasan tu tak ada, tak payah kita bebankan. Satu orang tiba-tiba dia mai, dia tanya, abah ni biasa di rumah ni kadang-kadang duk makan apa nama dia, tosai sini dah. Cek list tengok, bayang lepas tak ada tosai. Tak tahulah abah ni kalau tak makan tosai lah, tak tahu. Jenuh nak kena pergi mana, turun town tu pergi beli tosai. Ini bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat tu apa yang ada dan tak mudarat untuk kita. Akhlak Nabi dalam bab makan ni adalah kita makan apa yang ada, tanpa membebankan siapa-siapa dan tanpa membebankan kita. Tuan-tuan, yang ni memang pening untuk kita, sebab kita ada apa dia, menjejak makanan. Jalan-jalan satu Malaysia lah, apa segala kedai-kedai ni semua kan. Kadang ni duduk di rumah ni tengah malam, jom pergi mana, pergi beratuk makan nasi kandang. Ni bukan cerita di sini, di Zimbabwe, Beli Penang tak ada, ni cerita tempat lain. 12 tengah malam beratuk sampai 2 pagi tu. Cerita sunnah ke tak sunnah ni? Yang ni penat. Malam semput pula, tak boleh nafas. Kita duduk ada jauh tara mana ni tuan-tuan. Tengah malam tiba-tiba ada gerak bini dia. Jom. Kawan tu buat persepa abang. Jom keluar. Siap. Persepa. Ada emergency ni. Dah naik kereta awak, bang. Siapa sakit? Bukan sakau sakit. Abang rasa macam lapar pula. Allah. Pi sampai 15 kilometer. Nak makan makanan yang diviralkan. Roti bohongan tu contohlah kan. Roti bohongan tu. Kumpul nak buat, salah ke tak? Harus. Hukum harus. Kita duk cerita apa? Kita cerita tentang akhlak Nabi. Saya pun tak silap benar tak masuk company ni juga. Kan? Kita pun geng cari makan kan? Allah Rabbi. Tapi akhlak Nabi tak beban macam tu. Yang ni susah untuk orang Penang ni. Yang ni susah sebab kita dah terbiasa makan dengan sedap ni kan. Lidah paling cerewet dalam Malaysia. Kan? Pergi mana pun kan, memang benda yang agak sukar. Tapi kita cerita pada hari ini, walaupun hari ini belum lagi, tapi kita bercita-cita nak sampai ke arah tu. Sikit sebanyak kita ubah kita punya cerewet tu kan, untuk mendekati. Pada hari ini kita bicara tentang akhlak makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga sedikit sebanyak yang sempat kita kongsikan pada hari ini, Allah Ta'ala dengan belas ihsan dia memberi taufik kepada saya yang bercakap pada hari ini, dan kepada kita sama-sama dapat mengittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat follow Nabi sallallahu alaihi wasallam, direzekikan kepada kita mahabbah, cinta yang mendalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya layak untuk mendapat mahabbah, cinta daripada Allah Rabbul Jalil Jalla wa Ala. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
Allahumma rzuqna mahabbataka wa mahabbata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma ij'alna minal mukhlisin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala ali Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang salah silap dalam penyampaian saya mohon maaf pada jutaan maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah.